Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Izzati Hazirah binti Hasan, Nuraini Zafira Nasihah binti Ahdi, Nurul Najwa binti Zamidin akan membentangkan kesempurnaan sistem pendidikan dalam Islam. Baiklah, isi kandungan yang kami akan bentangkan. Yang pertama, pendidikan sebagai sistem kehidupan Islam. Yang kedua, kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek kognitif. Dan yang ketiga, kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek kepimpinan. Yang keempat, kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek sosial dan emosi. Dan yang terakhir, perbandingan sistem pendidikan dalam Islam dengan sistem pendidikan Barat. Baiklah, bagi bahagian yang pertama adalah pendidikan sebagai sistem kehidupan Islam. Proses pendidikan terhadap manusia ini berlaku sejak azali lagi apabila Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam AS seperti firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda ini, semuanya jika kamu golongan yang benar. Baiklah, dalam ayat tersebut juga Allah menjelaskan bahawa pendidikan ini telah pun bermula sejak azali lagi, iaitu sejak kelahiran Nabi Adam. Okey, baiklah, pendidikan bermaksud mengajar, mengasuh atau tarbiyah, di mana tarbiyah ini adalah satu proses dalam mempersiapkan individu dengan persediaan yang menyentuh aspek keseluruhan dalam kehidupan untuk membentuk pemikiran dan komitmen tentang kekuasaan Allah kepada ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa Arab, pendidikan pula merupakan satu proses pengisian diri, pembentukan disiplin dan pengintelektualan generasi muda. Seterusnya, pendidikan juga merupakan satu proses perkembangan dan pembinaan akhlak yang baik. Dan akhir sekali, sistem pendidikan Islam pula bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan panduan bagi mengatur pelbagai aspek kehidupan manusia, di mana kita sendiri telah didedahkan bahawa Islam is a way of life yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, seterusnya, pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang universal, iaitu memiliki pandangan yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan dan meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dari aspek kognitif, kepimpinan maupun sosial dan emosi. Seterusnya, pendidikan Islam juga sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk peribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal iaitu sentiasa berfikiran positif, sentiasa mengingat Tuhan, perasaan sentiasa bersifat pemurah, baik hati maupun perbuatan seperti bersedekah, bantu-membantu dan tolong-menolong. Baiklah, seterusnya, objektif pendidikan dalam Islam. Yang pertama, mencipta manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Jadi kita di sini, pendidikan dalam Islam bukanlah semata-mata hanya memberikan ilmu sahaja, tetapi kita juga memberi fokus kepada pembentukan akhlak yang baik dalam diri umat Islam. Yang kedua, melakukan keadilan terhadap dirinya dan orang lain dalam masyarakat. Maksud di sini ialah memberikan hak kepada mereka yang berhak sama ada individu atau kumpulan manusia. Islam memerintahkan setiap orang berlaku adil terhadap dirinya dengan menyeimbangkan antara hak dirinya, hak Tuhannya dan juga hak orang lain. Yang ketiga, menanamkan kualiti kebaikan dalam aspek kehidupan berdasarkan keislaman. Maksud di sini, manusia menjalani hidupnya dengan murni dan jujur berasaskan etika Islam. Baiklah, beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek kognitif. Baiklah, dalam bahagian ini kita dapat lihat terdapat dua kesempurnaan yang dapat kita dapati dalam sistem pendidikan melalui aspek kognitif, iaitu mampu menjana pembangunan intelek yang seimbang, dan yang kedua adalah memberi kesedaran terhadap pembangunan akhlak dan jati diri yang cemerlang. Baiklah, kesempurnaan yang dapat kita dapati dalam sistem pendidikan dari aspek kognitif adalah menjana pembangunan intelek yang seimbang. Pendidikan dalam Islam ini bertujuan untuk menumbuh dan mengembangkan pola kepribadian manusia yang bulat, iaitu melalui latihan kejiwaan, otak, perasaan dan indera.
Jadi selain itu pertumbuhan spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ilmiah dan bahasa juga mampu mendorong kepada kesempurnaan hidup. Yang mana ini juga merupakan dorongan dalam sistem pendidikan dalam Islam. Baiklah, seterusnya dalam konsep pendidikan Islam, ilmu pengetahuan juga adalah kunci utama dalam menemukan hakikat kehidupan yang sebenar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita dapat dilihat di sini bahawa ilmu adalah satu kewajipan sebenarnya bukan sahaja kepada seluruh umat Islam tetapi kepada manusia. Kerana dengan ilmulah manusia dapat mengetahui dan memahami segala aspek hidup dan kehidupan, iaitu dengan melalui jalan pendidikan. Baiklah, seterusnya. Seperti yang kita dapat lihat, dalam Islam juga telah mendidik pelbagai sifat-sifat pendidik seperti murabbi iaitu pembentuk tarbiyah dalam pendidikan rabbani. Selain itu mudaris iaitu pembentuk pengajian dan kematangan. Mu'alim iaitu pemberi ilmu, bukan maklumat semata-mata, malah dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya mu'adib iaitu pembentuk adab. Yang terakhir adalah mursyid iaitu pemberi petunjuk. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa ilmu pengetahuan ini merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Contohnya, melalui sifat-sifat pendidik ini juga kita dapat lihat. Contohnya dalam pendidikan kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan dengan maklumat dan budaya dalam memberi tunjuk ajar kepada mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. Contohnya, mereka berperilaku baik. Jadi, anak-anak mereka dapat dididik dengan perilaku baik daripada kecil. Jadi, hal ini akan membentuk anak-anak dan generasi yang mendatang yang lebih berintelektual. Baiklah, Seterusnya, pembangunan intelek melalui sistem pendidikan Islam ini juga akan mewujudkan individu yang memiliki kecerdasan dan kewarasan akal. Selain itu, keintelektualan yang tinggi ini juga amatlah diperlukan oleh dunia pada hari ini dan mampu melahirkan sifat berwawasan, dedikasi, inovatif, proaktif dan lain-lain. Seterusnya, sistem pendidikan dalam Islam ini juga mampu mewujudkan generasi insan yang cemerlang dan seimbang, di mana seimbang ini adalah menunjukkan kebijaksanaan dalam keseluruhan aspek. Hal ini bercanggah dengan sistem pendidikan yang ditubuhkan oleh Barat yang mana hanya mampu mewujudkan manusia yang intelek dan cerdik tetapi tidak mampu menghasilkan manusia yang bijaksana dalam keseluruhan aspek. Contohnya, dalam sistem pendidikan Barat, mereka hanya terletak kepada kemampuan daya fikir seseorang tetapi tidak menjamin bahawa seseorang itu akan baik ataupun bijak. Contohnya, wujudnya isu seperti golongan yang berpengaruh, berpangkat, berilmu namun tidak mempunyai akhlak yang baik ataupun berperilaku buruk. Contohnya wujudnya fenomena seperti jenayah kola putih, skandal, gejala sosial dan lain-lain secara berleluasa termasuk di kampus iaitu institusi yang menjana pendidikan itu sendiri. Jadi di sini jelaslah bahawa sistem pendidikan dari aspek kognitif ini mampu membentuk satu pembangunan intelektual yang seimbang jika menggunakan sistem pendidikan Islam. Baiklah, seterusnya. Kesempurnaan yang dapat dilihat juga dalam sistem pendidikan dari aspek kognitif ini adalah dapat memberi kesedaran terhadap pembangunan akhlak dan jati diri yang cemerlang. Jadi kita dapat lihat melalui pemantapan ilmu, ini mampu membawa kepada peningkatan pengetahuan yang mana secara tidak langsung merupakan pemangkin kepada pembangunan akhlak dan jati diri dalam diri manusia. Hal ini kita dapat lihat menurut Imam Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan akhlak sebagai suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengalaman yang mudah tanpa harus direnungkan atau disengaja. Jadi di sini kita dapat lihat jika kemantapan jiwa melalui pembangunan sesuatu ilmu ataupun pembangunan pengetahuan itu sudah melekat kuat ataupun sebati dalam diri seseorang individu, maka hal ini akan menghasilkan amalan-amalan yang baik iaitu akhlak mahmudah sekaligus akan melahirkan insan yang kamil. Sebaliknya apabila seseorang individu kurangnya ilmu dan kemantapan jiwa, maka akan lahirlah perbuatan tercela iaitu seperti akhlak-akhlak mazmumah dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat di sini penguasaan ilmu itu tidak terbatas iaitu meliputi ilmu fardu ain seperti ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan lain-lain dan juga ilmu kifayah yang mana merupakan satu pengetahuan yang menjadi pendukung hidup manusia ini di dunia. Contohnya kita dapat lihat kita ada ilmu seperti ilmu kedoktoran, ilmu hisab, ilmu teknik, ilmu yang terpuji yang mana merupakan tunjang kepada hidup manusia ke arah kebaikan.
Seterusnya, jadi kita dapat lihat di sini antara unsur-unsur pembangunan akhlak dan jati diri manusia adalah yang pertama adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kekuatan marah iaitu ghadab. Yang ketiga kekuatan keinginan iaitu syahwat. Yang keempat kekuatan adil iaitu al-adl. Jadi keempat-empat unsur ini akan membawa kepada pembangunan akhlak dan jati diri yang cemerlang. Yang mana kita dapat lihat di sini unsur kekuatan ilmu pengetahuan menjadi unsur yang sangat penting dan unsur pertama dalam pembangunan akhlak dan jati diri manusia. Jadi kesedaran terhadap pembangunan akhlak ini perlulah kita jalankan secara terus-menerus, terutamanya menerusi pendidikan. Yang mana pendidikan merupakan satu aspek yang dapat membawa kepada pembangunan akhlak yang cemerlang. Selain itu, dengan adanya ilmu juga manusia akan dapat saling memberikan petunjuk dan saling berpesan demi ke arah mencapai suatu kehidupan yang suci dan cemerlang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Shad ayat 29 yang bermaksud, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Allah sendiri telah menurunkan kitab Al-Quran itu sebagai satu sumber ilmu ataupun sumber panduan kepada manusia supaya dapat menimba ilmu melaluinya. Bahkan kita dapat lihat bahawa Al-Quran itu penuh dengan pelbagai ilmu tentang aspek-aspek kehidupan dari segi perbuatan, ibadah, akhlak dan sebagainya yang dapat kita rujuk untuk menjadi seorang insan yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, seterusnya. Maka beradab, berakhlak mulia serta mengaplikasikan ilmu pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ini akan mampu menyumbang kepada kemenjadian tamadun manusia, bangsa dan negara. Jadi pemantapan ilmu di sini adalah sebagai tindakan dalam mendisiplinkan serta memberikan kesedaran kepada jiwa dan fikiran daripada melakukan sebarang bentuk penyelewengan yang akan membawa kepada kehilangan kehormatan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Baiklah, yang seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek kepimpinan. Seseorang pemimpin yang berpendidikan akan mempunyai strategi, struktur organisasi yang jelas untuk mencapai matlamat yang ditentukan. Jadi kita lihat di sini yang bila pemimpin itu berpendidikan, organisasi yang dipimpin itu akan dipimpin dengan baik dan sistematik berbanding pemimpin yang kurang berpendidikan. Sebagai contohnya, sifat terpuji seseorang pemimpin itu boleh dipelajari daripada sifat Nabi Muhammad SAW dalam memimpin, iaitu sifat terpuji seperti amanah, adil, tanggungjawab dan sebagainya. Mengukuhkan potensi seseorang dalam aspek kepimpinan dengan pendedahan berkenaan kepimpinan dalam Islam seperti kisah-kisah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda. Jadi, melalui kepimpinan berlaku pendidikan yang boleh dipelajari oleh masyarakat melalui kisah-kisah Nabi. Seterusnya, Nabi Muhammad sebagai teladan kepimpinan yang unggul. Nabi Muhammad mempunyai sifat diri yang terpuji yang meliputi ciri sebagai seorang pemimpin yang hebat. Sebagai contohnya, integriti, kejujuran, amanah, sifat jujur dan integriti yang sebati dalam diri baginda sehingga baginda digelar Al-Amin. Menurut Fuad, dalam suraya Ishaq, baginda tidak hanya mengeluarkan arahan. Sebaliknya, baginda sentiasa menjadi orang pertama melakukan amalan yang ingin diarahkan kepada pengikutnya. Di sini kita dapat lihat bahawa pendidikan bukan semata-mata hanya memberikan ilmu, tetapi melalui perbuatan juga kita boleh mendidik orang lain di mana cara ini sebenarnya lebih berkesan berbanding kita hanya bercakap sahaja. Jadi melalui perbuatan ianya lebih berkesanlah. Maka jelaslah bahawa pendidikan baginda terhadap umat amatlah memenuhi konsep mendidik kerana baginda menunjukkan teladan sendiri. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 45 hingga ayat 46, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi." Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan tanggungjawab yang di atas, Nabi Muhammad selalu menunjukkan teladan yang baik kepada umatnya.
baginda tidak hanya mengeluarkan arahan tetapi baginda menunjuk sendiri teladan. Baiklah, seterusnya contohnya cara pengajaran baginda kepada sahabat tentang cara mendirikan solat seperti sabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwaris dan disebut dalam hadis 2010, iaitu kerjakanlah solat sebagaimana kamu melihatku mengerjakan solat. Baiklah, seterusnya Nabi Muhammad memberi bimbingan, peringatan, panduan dan nasihat kepada umat yang dipimpinnya secara berterusan. Jadi kita lihat di sini yang Nabi Muhammad sememangnya jelas sebagai suri teladan dalam mendidik. Baginda mengamalkan sikap lemah lembut dan tidak menghina dalam mendidik pengikutnya walaupun mereka buat kesilapan. Sebagai seorang pemimpin yang baik, Nabi Muhammad SAW mendidik umat-umatnya dengan cara yang paling berhemah, seperti tidak menghina lah. Contohnya, cara baginda menegur perbuatan seorang amil dengan menyebut perbuatan yang ingin diperbetulkan dan memberi pengajaran kepada orang lain tanpa menyatakan nama amil tersebut. Jadi perkara ini akan tidak memalukan amil yang melakukan kesilapan itu. Jadi ini merupakan salah satu sifat pemimpin yang berpendidikan lah. Seterusnya, kepimpinan berlandaskan Nabi Muhammad SAW, sifat yang jujur dan amanah akan menjadi sesuatu autoriti yang diamanahkan selamat daripada disalahguna. Oleh itu, kita dapat mengelakkan penyelewengan kuasa dan sebagainya. Yang kedua, merendah diri akan menjadikan pemimpin dengan pekerja dapat memahami masalah dengan baik. Oleh itu, pemimpin yang berpendidikan akan sentiasa mendengar pendapat pekerja-pekerja lain dan pekerja-pekerja tersebut akan berasa selesa dengan pemimpin tersebut. Dan yang terakhir, amalan syura akan meningkatkan komitmen dan rasa penghargaan diri dalam diri pekerja. Hal ini kerana pemimpin mendengar akan pendapat mereka. Ketiga-tiga elemen tersebut berperanan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf, nahi mungkar. Kesimpulannya, sistem pendidikan juga amat penting dalam aspek kepimpinan. Aspek kepimpinan dapat melahirkan insan yang seimbang dan memenuhi tuntutan agama serta melahirkan seorang mukmin yang bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Hal ini sebenarnya berbalik semula kepada tujuan pendidikan, iaitu merupakan satu proses untuk membina akhlak yang baik. Jadi kita dapat lihatlah seperti yang saya nyatakan tadi dalam aspek kepimpinan. Baiklah, itu sahaja. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kesempurnaan sistem pendidikan Islam dari aspek sosial dan emosi. Okey, kesempurnaan sistem pendidikan Islam terhadap sosial dan emosi ni saya bagikan kepada dua, iaitu sistem pendidikan Islam ini dapat membantu individu mengekalkan hubungan sosial yang bermakna dengan orang lain. Dan yang kedua, mampu memandu hawa nafsu ke arah kebaikan. Mari kita lihat pendidikan dalam sistem kehidupan Islam membantu individu mengekalkan hubungan sosial yang bermakna dengan orang lain dulu. Menurut Yusni Muhammad Yusak, terdapat pelbagai wasilah atau ikatan pendidikan yang dapat menyatupadukan ummah dan antaranya adalah usrah yang sememangnya tulang belakang dalam pendidikan Islam bagi membina ukhuwah Islamiah yang kental di kalangan anggota berasaskan iman dan ilmu yang mendorong peningkatan amal dan jihad. Maksudnya, usrah ni dapat disimpulkan sebagai satu kumpulan yang mempunyai hubungan yang kukuh, ibarat ikatan kekeluargaan yang melibatkan kegiatan agama, yang melibatkan dengan pendidikan agama seperti perbincangan sesuatu topik agama ataupun topik umum atau isu bagi membina kepribadian Muslim yang seimbang duniawi dan ukhrawi. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana pendidikan melalui usrah itu dapat membantu individu mengekalkan hubungan sosial yang bermakna dalam kehidupan. Jadi, yang pertama, pendidikan usrah ini menerapkan konsep at-ta'ruf iaitu berkenalan, menganggap semua ahli sebagai saudara kandung. Jadi ahli dalam kumpulan usrah ni hendaklah menganggap semua ahli sebagai saudara kandung sendiri dan berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada hubungan yang keruh seperti bertengkar, bergaduh dan bermasa muka. Sebabnya hal ini membolehkan manusia hidup dalam kelompok sosial yang positif dan seterusnya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Seterusnya, pendidikan usrah ini juga menekankan konsep at-tafahum iaitu bersefahaman yang menuntut persefahaman dalam kalangan ahli usrah.
Dalam usrah ni, kita bebas menyatakan pendapat dan idea masing-masing. Jadi dari situ kita boleh belajar untuk menerima pendapat orang lain dengan hati yang terbuka tanpa sebarang prasangka dan berlapang dada serta menerima kelebihan dan kelemahan idea seseorang itu. Jadi sifat-sifat inilah yang merupakan ciri-ciri persefahaman yang perlu ada dalam setiap ahli bagi membina ikatan yang kukuh. Seterusnya, usrah ini juga menekankan konsep takaful iaitu bantu-membantu. Setiap ahli usrah perlu mengamalkan sikap tolong-menolong sesama ahli. Mereka ini tidak boleh membiarkan ahli dalam kumpulan tu mengharungi kesusahan seorang diri. Jadi mereka perlu memikul beban tersebut bersama-sama seperti berbincang, menyelesaikan masalah ahli tersebut. Jadi tolong-menolong ini juga dapat mengeratkan silaturahim sesama ahli dan seterusnya dapat mengekalkan hubungan sosial yang bermakna dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya, usrah ini dapat memperkuatkan nilai iman dan rasa persaudaraan Islam dan mewujudkan suasana yang positif setiap kali pertemuan diadakan. Jadi ini akan mendorong kepada wujudnya perasaan atau emosi yang seronok untuk berjumpa dengan ahli usrah dan sekaligus meningkatkan kemahiran interpersonal yang sempurna untuk bergaul dan bersosial dengan individu lain. Baiklah, saya bagi contoh, kini sekolah-sekolah di Malaysia sudah mula menerapkan program pendidikan usrah ini bagi memperkukuhkan kurikulum dan dilaksanakan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan sejumlah murid yang beriman dan menjunjung persaudaraan di dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti Sekolah Kolej Islam Sultan Alam Shah yang telah menerapkan pendidikan usrah dengan memperuntukkan usrah selama 3 jam seminggu dan menjadi program pentarbiyahan yang tetap. Okey, seterusnya, konsep persaudaraan yang diterapkan dalam pendidikan usrah ini berpandukan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Baiklah, seterusnya, pendidikan Islam dalam sistem kehidupan Islam ini mampu memandu hawa nafsu manusia ke arah kebaikan. Al-Ghazali berpendapat proses pendidikan yang boleh merubah sikap manusia adalah melalui teknik mujahadah. Okey, mujahadah ni merupakan satu aktiviti pendidikan rohani dalam usaha untuk melawan hawa nafsu yang menjadi penyumbang kepada banyaknya perbuatan dan tingkah laku manusia yang buruk. Mujahadah seorang mukmin ni hendaklah menahan nafsunya dengan cara mendekatkan diri dengan Allah seperti mendapatkan tunjuk ajar dan didikan agama daripada ulama atau guru agama. Maksudnya saya dapat simpulkan kat sini, maksudnya mereka yang bermujahadah ni jangan sesekali melakukan sesuatu yang suka untuk dilakukan, tetapi hendaklah melakukan perkara yang perlu dilakukan supaya akhirnya mereka ni tidak terkeliru dengan kehendak nafsu yang hanya cenderung kepada perkara-perkara yang menyeronokkan dan melalaikan. Baiklah, seperti dalam firman Allah, surah Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya sistem pendidikan Islam ni sememangnya sesuailah untuk kita menyembuhkan penyakit-penyakit hati supaya kita teruslah menjadi orang yang beriman. Seterusnya, manusia ni dapat memandu nafsu ke arah kebaikan apabila berjaya mendidik dirinya mengenal 3 perkara, iaitu mengenal diri sendiri, mengenal Allah SWT dan mengenal alam dunia dan akhirat. Baiklah, mengenal diri sendiri ini boleh dilakukan melalui pendidikan, iaitu dengan berguru atau meminta nasihat daripada orang yang lebih berilmu. Macam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi semua perasaan yang wujud dalam hati manusia itu sebenarnya memerlukan bimbingan dan panduan agar manusia terus berada dalam landasan yang benar dan diredai Allah. Jadi kita lihatlah diri kita, apa yang perlu kita lakukan untuk mengenal diri sendiri ini. Kita lihat diri kita, apa yang perlu kita lakukan untuk jadi insan terbaik yang sentiasa laksanakan perintah Allah. Contohnya kalau diri kita ni tak ada ilmu,
bila jiwa emosi kita tak tenang, tak tenteram, kita ni lebih sukakan hiburan yang keterlaluan dan kadang-kadangnya ikut hawa nafsu yang melalaikan. Tapi bila kita berguru, kita ada ilmu dengan meminta nasihat daripada guru, ibu bapa atau orang yang lebih berilmu, mesti kita tahu apa yang perlu kita buat untuk nak tenangkan jiwa kita, iaitu dengan kembali kepada agama, kembali kepada fitrah, tahu tujuan kita hidup di dunia, berusaha perbaiki diri menjadi lebih baik dan amalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang akhirnya pasti kita akan terhindar daripada perkara yang melalaikan. Seterusnya adalah mengenal Allah, iaitu kita boleh lakukan dengan menghadiri kelas kafah. Menghadiri kelas kafah untuk kita belajar ilmu tauhid, ilmu keesaan Allah. Seterusnya menghayati dan memahami ayat Al-Quran yang dibaca. Sebab melalui ayat Al-Quran tu kita akan tahu tentang segala kebesaran dan keagungan Allah. Seterusnya berzikir sentiasa mengingati Tuhan. Dan akhir sekali mengenal alam dunia dan akhirat. Kita akan dapat memandu nafsu kita dengan mengenal alam dunia dan akhirat melalui bacaan kitab, buku ilmiah atau hadir ceramah agama. Kerana melalui pembacaan dan ceramah agama ni, kita dapat memantapkan lagi ilmu pengetahuan kita mengenai alam yang luas ini dan tahu lagi akan perkara gaib yang menjadi bukti kepada kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi dengan mengenal alam dunia dan akhirat ni, kita dapat memantapkan ilmu dan yakin bahawa dunia ni hanya sementara dan kita juga mengakui kewujudan alam akhirat sebagai tempat terakhir kehidupan dan akan sentiasa berusaha memandu hawa nafsu untuk melakukan kebaikan demi bekalan di akhirat kelak. Kesimpulannya, apabila diri sudah dimantapkan dengan ilmu-ilmu kerohanian, hati manusia pastinya akan menuju ke tingkat kesempurnaan yang paling tinggi, iaitu memiliki hati dan jiwa yang bersih daripada sebarang kejahatan dan perasaan yang buruk kepada orang lain dan sentiasa berhubungan dengan Allah Ta'ala. Hal ini sekaligus membolehkan manusia memandu nafsunya ke arah kebaikan dan melakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Baiklah, seterusnya beralih kepada bahagian yang kelima, iaitu perbandingan sistem pendidikan dalam Islam dengan sistem pendidikan Barat. Baiklah, terdapat beberapa aspek yang akan dibandingkan. Yang pertama adalah proses pembelajaran. Sistem pendidikan Barat dilihat proses pembelajarannya adalah objektif pembelajaran semata-mata masalah keduniaan kerana sekularistik dan materialistik. Di mana sekularistik dan materialistik ni maksudnya mereka mengutamakan kebendaan dan meminggirkan aspek keagamaan tersebut. Hal ini dilihat bertentangan dengan sistem pendidikan dalam Islam yang mana proses pembelajaran dia adalah merupakan satu ibadah yang berkaitan dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya proses pembelajaran dalam Islam ni dia merujuk kepada pengakhiran dia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Baiklah, aspek yang kedua adalah tanggungjawab belajar dan mengajar. Yang mana sistem pendidikan Barat hanyalah tanggungjawab semata-mata urusan keduniaan. Urusan untuk mengajar, hanya untuk mengajar. Tetapi kalau untuk sistem pendidikan Islam, tanggungjawab belajar dan mengajar ini adalah terhadap agama selain dunia. Kerana dalam menimba ilmu tu terdapat hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk-makhluk lain. Yang mana dalam kita belajar dan mengajar ini bukan sahaja terhadap urusan dunia, tetapi juga terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain. Baiklah, perbandingan yang ketiga iaitu kepentingan belajar bagi sistem pendidikan Barat, belajar untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup di dunia sahaja. Maksudnya ia tidak melibatkan akhirat. Sistem pendidikan dalam Islam pula belajar untuk kepentingan di dunia dan di akhirat demi kesejahteraan hidup dan keredaan Allah. Seterusnya, konsep pendidikan. Bagi sistem pendidikan dalam Islam, Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa kerana kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur utama. Bagi sistem pendidikan Barat, pada umumnya Barat tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa, iaitu ilmu itu bebas nilai, values free. Seterusnya, perbezaan dari tujuan pendidikan. Sistem pendidikan dalam Islam ni untuk mewujudkan insan kamil yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Insan kamil ini bermaksud pendidikan tu bertujuan untuk kita mencontohi, memiliki sifat kesempurnaan Nabi Muhammad itu sendiri sebagai insan yang patut kita contohi dalam hidup. Dan berbanding dengan sistem pendidikan Barat yang tujuannya adalah bagi memiliki hidup sejahtera di dunia sahaja dengan maksimum sebagai warga masyarakat.
Dan akhir sekali, sumber bagi sistem pendidikan dalam Islam ni bersumberkan ilmu wahyu dan ilmu akhirat iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sememangnya menjadi pegangan hidup umat Islam. Manakala sistem pendidikan barat pula bersumberkan akal dan pengalaman semata-mata mengikut logik akal mereka sendiri yang sememangnya mempunyai cacat celah dan tidak sempurna berbanding dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat sempurna. Baiklah, seterusnya, bagi kesimpulan, pendidikan dalam sistem kehidupan Islam sememangnya perlu dijadikan panduan dalam hidup kerana Islam juga mempunyai sistemnya yang tersendiri dalam mendidik dan menyemai asas-asas Islam dalam kehidupan seharian. Bahkan memiliki nilai kesempurnaan yang sangat tinggi yang berupaya membentuk individu berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.